Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persepsi yang diberi oleh UMNO ialah UMNO kuat. UMNO is a very strong party. Tetapi UMNO kalah pilihan raya tahun 2018 oleh kerana fitnah dari pembangkang. Dan fitnah pembangkang ni bermaksudnya fitnah dari Pakatan Harapan, terutama sekali DAP dan PKR, ialah berkait dengan pembunuhan Altan Tuyah Syaribu dan juga skandal 1MDB. Fitnah Altan Tuyah Syaribu dan 1MDB. Ini menyebabkan UMNO kalah pilihan raya tahun 2018 kerana fitnah. Dan sekiranya bukan kerana fitnah ni, maka UMNO tidak akan kalah tahun 2018. Itu yang sebenarnya yang fitnah. Iaitu UMNO boleh menang. Kalau tidak pasal fitnah pembunuhan Altan Tuyah Syaribu ataupun skandal 1MDB, that's not the real reason. Dia ada sebab lain. Tapi UMNO tidak mau mengaku yang mereka lemah, jadi mereka salahkan fitnah dari DAP dan PKR yang menyebabkan kononnya UMNO dan Barisan Nasional kalah pilihan raya. UMNO lemah dari tahun 60-an lagi. Iaitu almost 60 years ago, 50 lebih tahun dulu, UMNO sudah lemah. Dan ini terbukti di dalam pilihan raya tahun 69. Dan oleh kerana prestasi UMNO menurun ataupun teruk tahun 69, maka keputusan Tun Razak semasa itu ialah mengganti Parti Perikatan, iaitu UMNO, MCA dan MIC, menggantinya dengan Barisan Nasional. Iaitu gabungan bukan saja parti kerajaan tapi parti pembangkang. Dan semua parti pembangkang kecuali DAP saja. Only DAP tidak menyertai Barisan Nasional. Yang lain semua menyertai Barisan Nasional. Tun Razak sedar sekiranya pilihan raya selepas tu, maknanya pilihan raya tahun 73, sekira UMNO bertanding sebagai parti perikatan, iaitu hanya UMNO, MCA dan MIC, UMNO akan wipe out ataupun parti perikatan akan wipe out tahun 73. Finish. Jadi, sebelum menghadapi pilihan raya tahun 73, or was it 74? Anyway, Barisan Nasional ditubuhkan supaya semua parti pembangkang boleh duduk di dalam satu gabungan dan Barisan Nasional dan UMNO ataupun Parti Perikatan selamat. Kalau tidak, the next election, 74 tu, wipe out. Finish. Pada pilihan raya, kita ambil pilihan raya 2004. From 1974, kita pergi ke 2004. 30 tahun kemudian. Pada 1 November 2003, Tun Dr. Mahathir Mohamad letak jawatan dan serah kuasa kepada Tun Abdullah Badawi. Dan 4 bulan lebih kemudian, 4 bulan lebih selepas tu, pilihan raya diadakan, PRU. Di dalam pilihan raya tu, saya ambil itulah sebagai kita punya point of discussion hari ni. Sebab pilihan raya tahun 2004 was the best. Yang terbaik di dalam sejarah UMNO ataupun Barisan Nasional. So, kita ambil zaman di mana UMNO hampir wipe out. In fact, Selangor pun hampir jatuh oleh kerana satu kerusi lompat. Kalau tidak, Selangor pun semasa tu, tahun 69, Selangor pun di bawah pembangkang sudah masa tu. So, kita ambil the worst at that time was 1969. And then selepas tubuhnya Barisan Nasional, kita ambil the best, which is after 74, the best 30 tahun kemudian, 2004. 30 years
selepas tubuhnya Barisan Nasional, di mana UMNO tukar presiden, tukar Perdana Menteri, dan UMNO atau Barisan Nasional perform the best in history. What was the best in history? Yang terbaik dalam sejarah. Sorry. My 100-day cough yang saya dapat ni tak cukup 100 hari. We got a 100-day cough floating around. Okay. Tahun 2004. Selepas tubuhnya Barisan Nasional, ni 1973, dan mereka menghadapi pilihan raya tahun 74, kita kaji 30 tahun kemudian, di mana pertukaran Perdana Menteri dan Barisan Nasional ataupun UMNO mencapai prestasi yang cemerlang, yang terbaik di dalam sejarah. Di pilihan raya tersebut, 2004, BN semasa tu, Barisan Nasional, at that time, 14 parti, 14 parties di dalam gabungan BN, Barisan Nasional. Walau bagaimanapun, UMNO hanya menang 49% dari kerusi. 49%, ya. Ataupun 109 kerusi. 109. 109 kerusi parlimen, 109 kerusi parlimen ataupun 49% dari kerusi boleh dianggap the best lah. Yang terbaik. Tetapi UMNO hanya menang 35% saja undi tau. 1/3. UMNO won, UMNO won less than 50% dari kerusi. Less than 50% kerusi. Dan hanya 1/3 sahaja undi. On 1/3 of the votes, So UMNO tak boleh menang pun 50% of the seats. Tapi jumlah kerusi yang dimenang ialah, semasa tu is 109 yang dimenangi oleh 14 parti. Satu daripadanya ialah UMNO. Now, BN keseluruhan, BN dapat 198 kerusi. So dari 198 kerusi itu, dia dengan undi 63%. So bermaknanya Barisan Nasional tak menang pun 2/3 tau dari undi. Not even 2/3, 63% sahaja dari undi. Dan tak sampai 2/3 undi, di mana boleh dikatakan separuh ataupun 1/3 dimenangi oleh UMNO. Jadi UMNO menang 1/3 dari undi. Barisan menang tak sampai pun 2/3 dari undi. Dan gabungan 14 parti, satu daripadanya UMNO, dan PAS dengan PKR wipe out lah. PAS dapat 7 sahaja kerusi. Sebab UMNO menang banyak, jadi bila UMNO menang banyak kerusi, mana PAS menang kurang. PKR 1 saja kerusi. Wan Azizah seorang saja menang. And DAP lah dapat 12. DAP got 12 seats. Jadi kalau kita ambil PAS dengan PKR, di dalam satu gabungan, 8 kerusi. DAP tak duduk dalam mana-mana gabungan, solo dapat 12 kerusi. Dan the majority, 198 dimenangi ataupun 91% dari kerusi dimenangi oleh Barisan Nasional. That's the best. Yang terbaik di dalam sejarah. So UMNO tidak kuat. UMNO boleh menang habis-habis tinggi 1/3 dari undi, tak sampai 50% dari kerusi. Tetapi untuk mendapat 1/3 undi dan 49% dari kerusi, just under 50%, PAS dengan PKR kena wipe out. PAS hanya 7, PKR hanya 1. Jadi untuk UMNO nak mendapat prestasi cemerlang, UMNO kena bunuh PAS dengan DAP. PAS dengan PKR. So apabila PAS dengan PKR ni wipe out,
UMNO prestasi will be very good. Sekarang ni, ada 6 gabungan dan 35 parti politik. 6 gabungan, okey, 35 parti politik. 35 duduk dalam 6 gabungan. UMNO sudah tak boleh menang macam dulu. UMNO tak boleh memerintah macam dulu kecuali melalui gabungan. Mula-mula gabungan dia is Parti Perikatan. Bila Parti Perikatan pancung, mereka tubuhkan Barisan Nasional untuk nak kembali berkuasa. Sekarang Barisan Nasional pun sudah tak boleh. 30 tahun kemudian Barisan Nasional pun tidak boleh lagi mendukung UMNO. Jadi UMNO perlu satu gabungan baru. Dan sebab tu UMNO kena duduk either di dalam Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. UMNO, that's it. On their own, finish. Not worth anything. So UMNO has to decide they want to sit with Pakatan ataupun they want to sit with Perikatan. And UMNO cannot be the major partner macam dulu. Dulu misalnya 2004, UMNO boleh menang hampir separuh dari kerusi. Almost 50%. 49%. Tetapi undi UMNO menang 1/3. UMNO tak menang. Itu pun UMNO menang 1/3 sebab PAS dengan PKR kalah teruk. Sebab PAS dengan PKR kalah teruk. Pasal tu UMNO boleh menang 1/3 dari undi. Kalau UMNO, kalau PAS dan PKR tidak kalah teruk, maka UMNO tak boleh menang 35% dari undi pun. Not even that. So the position of UMNO ni, kalau PAS PKR lemah, in this case PAS dengan Bersatu lemah, nowadays lah, maknanya UMNO menang apabila PAS dengan Bersatu kalah. Kalau PAS dengan Bersatu tak kalah, maka UMNO akan kalah. So it is like a seesaw. Maknanya you go up, I go down. If I go up, you go down. It's a seesaw effect. So you tak boleh menang tanpa saya kalah. Saya kena kalah supaya awak boleh menang. Dan sekiranya saya tak kalah, awak tak boleh menang. So your future depends on my defeat. Kalau you tak boleh defeat saya, you have no future. The seesaw punya issue. So UMNO hidup sekira PAS dengan Bersatu mati. Kalau PAS dengan Bersatu tak mati, maka UMNO akan mati. Because they are fishing in the same pond. Maknanya satu kolam, 3 parti mengail ikan dalam satu kolam. 3 of us are fishing in the same pond. And kalau saya dapat ikan, awak tak dapat ikan. Kalau awak dapat ikan, maka saya tidak akan dapat ikan. It's basically, your loss is my gain. My loss is your gain. This is the problem when kita kata tadi fishing in the same pond. So bermaknanya masa depan UMNO, okay, UMNO's future depends on saya menang atau saya kalah. Kalau saya menang, you got no future. Kalau saya kalah, barulah you have a future. So UMNO, mau tak mau, either they have to join the Perikatan Nasional punya coalition, maknanya duduk dalam gabungan Perikatan Nasional, di mana UMNO, PAS dan Bersatu boleh berpakat, on seat negotiation. So bermaknanya kerusi ni, siapa bertanding? Awak bertanding ke? Saya bertanding. Maknanya kerusi ni kerusi UMNO ke? Kerusi PAS ke? Kerusi Bersatu. So kalau we agree kerusi ni kerusi UMNO, maka PAS dengan Bersatu tak kacau. PAS dengan Bersatu tak bertanding dalam kerusi tersebut. Kalau kita bertanding 2 penjuru atau 3 penjuru di dalam satu kerusi, misalnya kerusi Kuala Terengganu. Kerusi Kuala Terengganu tu Perikatan bertanding, maknanya PAS atau Bersatu lah akan bertanding, ataupun UMNO bertanding, ataupun Pakatan bertanding. So kalau Pakatan bertanding, mungkin calon Pakatan will be orang Melayu,
dari PKR ataupun calon amanah. Also of course orang Melayu. Ataupun UMNO bertanding, of course calon Melayu. So kita kena cari seorang dari calon Melayu. So calon Melayu yang bertanding misalnya either Kuala Terengganu ke Kota Baru lah, kita ambil contoh. So either Melayu dari UMNO, Melayu dari PKR ataupun Amanah, ataupun yang ketiga Melayu dari PAS ataupun Bersatu. So kalau PAS bertanding, Bersatu tidak akan bertanding. Kalau PKR bertanding, Amanah tidak akan bertanding dan sebaliknya. So one of the three Malays will bertanding. So maknanya pertandingan 3 penjuru. Barisan, Perikatan atau Pakatan. Which one? Seorang Melayu dari, satu dari gabungan tersebut. 3 Melayu dari 3 gabungan tersebut. So UMNO's future sekarang ni bergantung kepada sedekah. Kalau Perikatan sedekah kerusi, katalah Kuala Terengganu ataupun Kota Baru. Kalau ni Perikatan sedekah kerusi itu kepada UMNO, maka UMNO bertandinglah. Tapi UMNO bertanding lawan Pakatan tau. Kalau Pakatan sebaliknya sedekah kerusi itu kepada UMNO, maka UMNO bertanding lawan Perikatan, iaitu calon PAS atau calon Bersatu. Tapi kena satu dari dua tu. Either Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional kena sedekah kerusi itu kepada UMNO. Kalau tidak, 3 penjuru. Kalau nak elak dari 3 penjuru, nak straight fight, 1 lawan 1, maka UMNO kena decide dia nak join Perikatan atau nak join Pakatan. Which one dia nak join? So sekarang ni UMNO decide join Pakatan. Tak mau join Perikatan. So maknanya UMNO kena terima sedekah dari Pakatan, iaitu kerusi yang UMNO boleh menang atau kerusi Melayu disedekah ke UMNO, dan PKR ataupun Amanah tidak bertanding, tapi masih UMNO kena lawan Perikatan, iaitu mungkin calon PAS atau calon Bersatu. Tak boleh elak straight fight atau 1 lawan 1 tak boleh elak, tapi boleh elak 3 penjuru. Itu membantu UMNO sikit sebanyak. But the problem is, UMNO nak bergabung dengan atau berpakat electoral pact dengan Pakatan. Tak mau dengan Perikatan. But the masalah yang UMNO menghadapi ni selama hampir 60 tahun. 50 over years, ya. UMNO telah tarbiyah orang Melayu. Ahli UMNO dan juga orang Melayu amnya lah. Pengundi-pengundi Melayu, orang kampung dan sebagainya, pegawai kerajaan, walaupun mungkin bukan ahli UMNO, mereka telah tarbiyah bahawasanya DAP ni jahat. Dan mereka tubuhkan semenjak tahun 70-an, 80-an, mereka menubuhkan Kelab UMNO di seluruh dunia. Di Amerika, di England. Kelab UMNO ni yang ditubuhkan, kerja dia ialah menghasut dan mertabiah atau brainwash student-student orang Melayu yang datang England ke pergi Amerika untuk belajar dan sebagainya. Mereka brainwash ataupun tarbiah orang Melayu, student-student Melayu untuk membenci China. To hate the Chinese. Maksud sini ni to hate the Chinese politicians. And mereka bangkitkan tentang komunis, Jinping, Communist Party of Malaya. Dan orang Melayu sentiasa diingatkan apabila Jepun kalah perang pada tahun Ogos 45, apabila Jepun kalah perang, selama 2 minggu Malaysia tidak ada kerajaan. There was no government for 2 weeks. Dan dalam 2 minggu tu, semasa Malaysia tidak ada kerajaan dan semasa menunggu British balik untuk ambil alih balik kerajaan, selama 2 minggu tu, when there was no government, China bunuh Melayu ramai. Saudara saya pun ada yang kena bunuh tau. Dibunuh oleh
tentera komunis, the Communist Party of Malaya, gerila masa tu, dia orang keluar dari hutan, masuk ke bandar dan dia bunuh Melayu. Bukan bunuh Melayu sajalah, dia orang bunuh Cina pun dia bunuh, India pun dia bunuh, orang yang telah dikesan ataupun dianggap sebagai Japanese running dog, tali barut ataupun baruah Jepun. So semua ni tali barut baruah Jepun, running dog of the Japanese, diburu dan dibunuh. Dan seorang dari yang diburu dulu, On Jaafar tau, pengasas UMNO. On Jaafar ni, grandfather kepada Hishamuddin Hussein tu, juga diburu. Dia pun kena lari tau. Dia lari menjorok sebab CPM, Communist Party of Malaya, nak bunuh dia sebab dia baik dengan Jepun. In fact, Istana Johor dulu baik dengan Jepun masa Perang Dunia Kedua lah. So, he is one of the victim, tapi escape lah, tak dibunuh. Saudara saya dibunuh. Di Morib, saudara saya dibunuh. Dituduh collaborator dengan Jepun. Tapi yang sebenar tidak. Cuma maknanya dia ada, buat bisnes dengan Jepun. So, anyhow, orang Melayu masih ingat kezaliman Communist Party of Malaya ataupun the CPM punya teroris semasa tu. Dia panggil CITIS, Communist Terrorists. British melabel dia CITIS. So CITIS ni, bila dalam 2 minggu tidak ada kerajaan, sementara menunggu British balik, dia orang ni, they went into a rampage. Banyak orang dia bunuh. So orang Melayu sampai hari ni masih teringat, masih tahu tentang cerita di mana orang komunis Cina keluar dari hutan dan bunuh semua orang, Melayu, Cina, India jugalah. So, dia orang takut. And UMNO telah, menghasut orang Melayu bahawasanya DAP ni komunis, DAP ni cimpeng. Matlamat DAP ni nak menubuhkan satu kerajaan Cina di mana orang Melayu akan menderita, orang Melayu akan diseksa, orang Melayu akan dizalimi di bawah kerajaan DAP China. So this, selama 50 tahun is 2 generasi tau. 50 years is 1 generasi, kita ambil lebih kurang 25 tahun lah. Rule of thumb. So we're talking about 2 generations of Malays dari student dulu. Masa dia orang duk belajar tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, masa dia orang duk belajar university di England, di Amerika dan merata, Australia dan sebagainya. So they were taught, they were brainwashed, ditarbiah yang DAP era komunis musuh Melayu dan musuh Islam, both. So now suddenly UMNO nak pilih DAP sebagai partner. Susah orang Melayu nak terima. Orang Melayu tak nampak bagaimana UMNO ni boleh tidur bersama dengan golongan musuh Melayu, musuh Islam. And now you kata, oh itu DAP dulu. Oh DAP sekarang tak samalah macam dulu. Tapi apabila pemimpin-pemimpin DAP keluarkan kenyataan, seperti yang baru ni, Kit Siang kata, orang bukan Melayu pun boleh jadi Perdana Menteri sebab dibenarkan oleh perlembagaan. Memanglah betul. Benda ni dibenar oleh perlembagaan semenjak merdeka lagi. Since merdeka. Bukan baru. Bukan kata perlembagaan ni dipindah. Tak. It's still the same perlembagaan. Memang betul. Tapi sebab apa timbulkan sekarang? This is the issue. Not what you said. Why are you saying it? Ini yang lebih penting. What you said, tak ada hal. I mean, we have no quarrel with what you said. Because what you said memang betul. Saya tak boleh nafi. Tapi why? Sebab apa engkau duk cakap benda ni sekarang? Dan banyak-banyak lain. Local council election lah, inilah, itu. So, nampaknya macam orang DAP ni atau orang bukan Melayu ni is preparing the groundwork. They are preparing the groundwork for a non-Malay dominated government. Ini yang menakutkan orang Melayu. Jadi, 5-60 tahun you duk kata dia orang ni bahaya, dia orang ni musuh. Dia orang ni musuh Melayu, dia orang akan zalimi Melayu, dia orang ni musuh Islam dan seterusnya. And today you say
we go to sleep with them. Kita tidur satu katil with them. Orang Melayu susah nak terima. And oleh kerana UMNO ni, even dari asal, bukanlah kuat sangat. Saya duk cerita prestasi dulu misalnya. The best 2004. Apa prestasi UMNO 2008 in the best election in history? Pilihan raya yang best dalam sejarah. What was UMNO's performance? Dia dapat 1/3 saja undi. It's the best. Dan dia menang tak sampai pun 50%, 49% dari kerusi. The best performance of UMNO is still below par. The best performance of UMNO masih rendah. Dan mereka menang sampai 91% kerusi. Mereka berjaya membentuk kerajaan sebab ada 14 parti politik. 14 political parties dalam gabungan Barisan Nasional. Sekarang Barisan Nasional tinggal siapa? Sabah ada gabungan sendiri, not Barisan Nasional. Sarawak ada gabungan sendiri, not Barisan Nasional. So, UMNO sekarang ni, Barisan Nasional is worthless. UMNO is Barisan, Barisan is UMNO, that's all. Barisan Nasional don't exist as a gabungan. Barisan Nasional is UMNO. MCA buanglah, tak perlu. Tak duduk pun tak apa. So we are talking about no longer gabungan 14 parti. We are talking about gabungan satu parti, UMNO. So UMNO does not have any power untuk nak menang pilihan raya, untuk nak bentuk kerajaan, tidak lagi. UMNO sekarang hidup dia kena menumpang. UMNO is a passenger, not the driver. Dan UMNO menumpang di dalam gabungan di mana DAP ada, dan di mana selama 5-60 tahun UMNO telah berkata DAP ni musuh Melayu, DAP ni musuh Islam. DAP ni kalau memerintah akan berlaku yang apa berlaku selama 2 minggu selepas Jepun surrender, iaitu akan keluar dari hutan, masuk bandar, bunuh orang Melayu. This is what's in the Malay mind. Now you nak cuba explain itu sejarah. Itu sudah tidak berlaku lagi. You kena 2 generasi you hasut orang Melayu. 2 generasi you tarbiyah orang Melayu untuk benci DAP, untuk benci Cina. Now you say jangan benci DAP, kita kena bercium berpeluk dengan Cina. Cina DAP, bukan Cina MCA. So now the problem is, how long will it take the Malay? So kalau kita kata generasi baru, generasi sekarang ni, maknanya dia orang ubah sikap. Mentality dia sudah lain, dia sudah boleh terima DAP, dia sudah boleh terima chauvinist Cina atau racist Cina, orang Melayu. You kena perlu lagi 10-20 tahun. Barulah generasi muda ni, generasi akan datang, ramai yang belum lagi jadi pengundi misalnya, you kena tunggu sampai masa di mana dia orang majoriti, dia orang sudah boleh mengundi dan dia orang boleh terima chauvinist atau racist Cina sebagai rakan. Sementara tu, boleh tidak UMNO survive untuk 10-20 tahun akan datang dan tidak akan mati, satu pilihan raya ke 2 pilihan raya lagi akan hanyut, disappear. Untuk menunggukan orang Melayu baru ni, Melayu generasi muda ni, Melayu yang belum bersunat ni, untuk nak tunggu mereka menjadi pengundi. So this is UMNO's dilemma. And yang sebenar tak ada orang yang bunuh UMNO, bukan pakatan ataupun perikatan yang bunuh UMNO. UMNO yang sebenar bunuh diri. Mereka bunuh diri sebab sekarang ni mereka buat U-turn, tapi mereka tidak boleh jelaskan kepada Melayu sebab apa perlu kita U-turn, sebab apa dulu musuh Melayu, musuh Islam, komunis, sebab apa sekarang kita kena terima sebagai kita punya rakan. And so far orang Melayu belum lagi yakin, not yet confident bahawasanya hujah UMNO. Sebab apa DAP ni kawan kita, sebab apa kita kalau satu undi untuk DAP adalah satu undi untuk UMNO,
bagaimana formula tu boleh diguna pakai, UMNO has not yet been able to convince the Malays that UMNO bekerja dengan DAP adalah tindakan yang wajar ataupun tindakan yang bijak. Assalamualaikum. Salam sejahtera.